Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi sembang santai kita. Dan insyaAllah malam ni saya akan berkongsi dengan anda lagi beberapa perkara untuk kita gunakan dalam karier kita, kita gunakan dalam perjalanan hidup kita. Dan Alhamdulillah hari ini saya dijemput ke CIDB untuk membantu dan juga bekerjasama dengan CIDB untuk membangunkan salah satu standard dan insyaAllah yang akan digunakan oleh anda semua, especially mereka-mereka yang ada di construction site. Dan insyaAllah standard yang akan dibangunkan akan beri manfaat kepada organisation, beri manfaat kepada semua kontraktor di Malaysia dan seterusnya, memberi manfaat juga kepada semua organisation construction di Malaysia khasnya, insyaAllah. Okay, dan juga saya mohon doakan kesihatan saya untuk terus boleh membantu meningkatkan safety dekat Malaysia ni, especially untuk safety and health, kerana saya yakin dalam safety and health di Malaysia ni kita banyak lagi perkara-perkara yang kita perbaiki. Banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh tingkatkan. Banyak lagi ruang-ruang yang kita boleh bersama meningkatkan profession kita ni. Kerana saya yakin sampai masanya untuk safety and health ni dimartabatkan ke level yang sewajarnya. Memang betul orang kata perlunya political willingness. Tetapi kita tidak boleh bergantung kepada political willingness saja. Kita tidak boleh bergantung hanya kepada legal saja. Ingat, safety and health juga adalah tanggungjawab mereka yang dalam profession safety untuk memartabatkan safety and health. Kerana saya yakin memang akan ada cabaran untuk memahamkan orang lain terhadap safety and health, meningkatkan pengetahuan terhadap diri orang lain, tapi ia tak memberhentikan kita untuk terus orang kata menjalankan tugas kita dengan baik. Dan yang paling penting, I believe semua safety practitioner akan ada niat yang sama untuk memastikan setiap orang yang bekerja dapat pulang semula balik berjumpa dengan mereka yang tercinta dengan sihat dan selamat. Betul? Okay? So I believe that this is our profession, so kita kena sama-sama meningkatkan profession kita. Dan insyaAllah mana yang saya boleh bantu, mana yang saya boleh orang kata cuba untuk membantu, insyaAllah saya akan cuba juga. Okay, malam ni kita akan kongsi lagi sesi yang seterusnya berkaitan dengan apa yang kita kongsi semalam. Betul? Okay, semalam kita dah bincang tentang apa yang menyebabkan orang tak follow cakap kita. Apa yang menyebabkan orang kata orang tak ikut apa yang diarahkan. Apa sebabnya sesuatu itu menghalang orang daripada untuk mengikut. Okay. So therefore, sebagai safety practitioner, kita kena faham untuk mempelbagaikan senjata kita. Mempelbagaikan orang kata teknik dan taktik kita. Kerana apa? Bila kita berhadapan dengan majikan, bila kita berhadapan dengan pekerja, kita tidak boleh mudah selesa. Okay? Kita kena bersedia untuk orang kata menggunakan knowledge, experience kita, skill kita supaya ianya dapat disampaikan dengan apa? Dengan impact. Isu dia adalah bukan kita tak sampaikan. Isu dia adalah bukan kita tak beritahu. Kita dah beritahu pun masa induction. Kita dah beritahu pun maybe masa briefing. Kita dah beritahu pun masa toolbox. Tetapi adakah yang disampaikan tu ada impact? Adakah yang disampaikan itu touch base? Adakah yang disampaikan itu orang kata at the end of the day diterima oleh mereka yang mendengar tu? That's why ianya menjadi our role untuk memastikan apa yang kita sampaikan dengan sebaik mungkin. Kita sampaikan dengan taktik dan teknik yang betul. Kita sampaikan dengan orang kata emosi dan juga maklumat sehingga mereka dapat rasakan bahawa kesungguhan penyampaian itu ada. Kita bukan setakat nak menyampaikan saja. That's why I believe that all of us mempunyai inspirasi yang sama, mempunyai objektif yang sama. Cuma
kadang-kala kita kena adjust sedikit cara penyampaian kita. Kita kena adjust sedikit, maybe cara approach kita. Kita kena adjust sedikit cara kita berkomunikasi dan juga memahami psikologi orang lain, supaya adjustment yang sedikit itu akan memberi impact kepada orang lain. Okay, betul? So therefore, malam ni saya akan share lagi apa yang menyebabkan orang tak follow cakap kita. Kenapa orang tak lakukan apa yang kita nak? Kenapa orang masih, orang kata ada mental block untuk mengikuti arahan safety. Kerana saya faham bila kita tahu dan kita faham apa yang mereka ada yang menyebabkan mereka block keadaan tersebut, so kita boleh adjust. Kita boleh adjust. So bila kita boleh adjust, impact dia akan lebih baik. Betul? Okey, siapa nak tahu beritahu saja, saya nak tahu. Malam ni kita share lagi. Anda dapat. Okey, good. Okey, siapa yang ada kat sini, bagi tahu assalamualaikum, selamat malam. Bagi tahu selamat malam, assalamualaikum. Dan jangan lupa, okey, satu perkara yang saya nak patut pesan, ingat sebaik-baik manusia yang boleh beri manfaat orang lain. So tolong beri manfaat. Tolong share dengan kawan kalian. Tolong share dengan 5 grup anda yang ada dalam handphone, dalam Facebook tu. Jangan tak share. Kerana apa? Ingat, bila kita berkongsi, kita menaikkan profession safety kita. Kalau kita seorang saja pun, kita tak boleh berjuang seorang. Kerana apa? Profession melibatkan ramai orang. Okey, boleh? Okey, good. Dan siapa-siapa yang ada soalan, siapa-siapa yang ada perkara yang saya nak bantu, tolong explain dan maybe beri idea, you boleh tulis kat bawah tu, supaya saya boleh sedikit memberi idea anda bagaimana untuk menghadapi dengan lebih baik. Betul? Okey, good. So, tolong like and share. Dan juga, kalau anda nak yang seterusnya, bagi tahu. Saya nak. Okey? So, sampai itu kita tengok siapa yang ada malam ni. Dan always bagi tahu, bagi salam. Assalamualaikum. Okey, good. So, malam ni siapa ada? Jacqueline, apa khabar Jacqueline? Sehat Jacqueline? Okey, Magison, how are you Magison? Excellent. Okey, good. Kita ada juga Bini, apa khabar Bini? Sehat. Okey, kita ada Elizabeth. Hi Elizabeth. Iskandar. Waalaikumsalam Iskandar. Stay excellent. Okey. Kita ada Fadil, apa khabar Fadil? Bagus. Okey. Cik Zulisham kita, apa khabar Zulisham? Sehat. Alhamdulillah. Stay excellent Always recharge our battery. That's why setiap hari tu orang safety ni ada modal baru. Setiap hari orang safety ada idea baru. Setiap hari orang safety buat sesuatu kelainan dalam approach kita. Barulah best. Ini buat benda yang sama je, bosan. Bosan bukan kerana orang lain bosan, kerana engkau yang bosan kan. Okay, good. So next, kita ada siapa lagi ni? Iskandar. Okay, Brian, apa khabar Brian? Yes. Okay, good. So what happened is, malam ni saya akan share satu lagi perkara yang menyebabkan orang ada mental block. Orang tidak ikut cakap kita. Orang kadang-kadang against us. Dan the worst scenario is they want to maybe don't want to cooperate with us. So therefore, kita kena faham bagaimana kita nak approach benda tu. Okay. Dan bila kita tahu apa sebab dia, maka kita akan tahu bagaimana nak counter balik. Bila kita tahu root cause dia, kita akan tahu bagaimana nak adjust supaya ianya lebih tepat lagi. Okay, boleh? So, ada yang nampak baju yang saya pakai ni? Nampak t-shirt ni? Okay, good. Siapa pada hujung minggu ni yang akan bersama, hujung bulan depan, hujung bulan ni, siapa yang akan bersama saya dalam program IOP, insyaAllah, kita akan ada hadiah untuk anda. Okay, good. So, what is the next cause? Apa sebab yang seterusnya menyebabkan orang tak ikut cakap kita? Okay? The next cause is, I think kita dah beri lebih daripada, orang kata 4, 5 already. So, let me share with you the next. Why people don't do what being told. Ataupun kenapa orang tak ikut apa yang kita cakap, apa yang kita sampaikan. Salah satu faktornya adalah they face organization roadblock. Ataupun mereka menghadapi politik dalaman organisation. Kerana apa? Ada setengah-setengah management yang maybe tak support. Tak support tu satu perkara. Kadang ada juga management yang memberi kata-kata buruk tentang safety. Ada juga. So that's why kita kena faham dalam organisation yang ada manusia, kadang-kadang ada juga roadblock ataupun sesuatu yang menghalang sesuatu untuk dilakukan. Contohnya, apa organisation roadblock? Kita nak buat sesuatu dengan cepat, ataupun dengan time frame yang cepat.
untuk mengejar project timeline. Bila kita ada masa yang singkat ataupun masa yang terhad atau masa yang suntuk dan sebabkan delay dan sebagainya, so what happen is orang akan mengenepikan safety and health just untuk achieve the timeline. Then bila nak buat safety je kononnya, oh safety ni melambatkan, oh safety ni menyusahkan, oh safety ni kadang-kadang menyebabkan benda ni delay. Okay, so yang kata tu siapa? Kadang-kadang yang kata tu jugalah management level. Kadang-kadang project manager, project director, kadang project engineer sendiri. Dan kadang-kadang don't be surprised, klien pun sama juga. So that's why we have to understand kegagalan untuk safety dikuatkuasakan kadang-kala adalah disebabkan oleh organisation roadblock sendiri. Disebabkan pengurusan itu sendiri mempunyai attitude untuk mengejar masa, mengejar maybe quantity, maybe nak mengejar orang kata backlog timeline yang dah orang kata terlambat dan sebagainya. That's why in here bila itu berlaku, itu dipanggil apa? Organisation roadblock. So therefore, bila kita hadapi keadaan macam ni, apa isu dia? Isu dia adalah dari segi organisation problem dan juga dari segi management issues. So bila ada berkaitan dengan management, apa yang kita kena buat? Itu kena faham. Kerana apa? Bila deal dengan management ni, anda kena bijak untuk handle the situation. Anda kena bijak untuk menghadapi keadaan tersebut. Kerana apa? Kalau anda handle dengan cara yang salah, kadang-kadang dia akan melibatkan periuk nasib kita juga. Dia akan melibatkan kerjaya kita juga. Dia akan melibatkan maybe masa depan kita dalam organisation itu tersebut. Betul? So therefore, bila handle dengan management, kita kena faham, kita kena, nombor satu, kita kena make sure that we are ready with our baseline. We are ready with our reference. We are ready dengan kita punya fact dan juga fakta dan juga ilmu yang betul. Reference penting. Apa reference kita? Legal reference ke, contractual requirement ke, specification or whatever. Very important. Keduanya, okay, kita kena ada keberanian untuk beritahu. Okay, kita tahu kadang-kadang. Sebelum kita bagi tahu pun, kita tahu bahawa benda itu akan di-reject. Maybe benda tu akan orang kata tak diterima. Tapi kita kena faham, terima atau tidak terima itu bukan hak anda. Terima atau tidak terima itu bukan decision anda. Tugas kita adalah untuk menyampaikan. Tulis kat situ. Okey. Tugas safety officer adalah untuk menyampaikan, untuk advise, untuk bagi mereka tahu, bagi mereka faham. So sekiranya mereka tidak buat, itu bukan masalah anda. Faham tak? Tapi dengan syarat anda telah buktikan dan dokumenkan anda telah menjalankan tugas anda untuk beritahu dan bagi mereka faham. Okey? Kerana apa? Bila nak buat, kita tahu akan ada support atau rejection. Kalau ada support, short term or long term, very good, alhamdulillah. Tetapi bila ada rejection, kita kena faham our boundaries. Kita kena faham kita punya, orang kata, lingkup kuasa ataupun bidang tugas kita. Bidang tugas kita adalah untuk menasihati, untuk bagi mereka tahu, bagi mereka faham. Tapi yang paling penting, bagaimana kita nak save ourselves sekiranya berlaku sesuatu. So that's why saya selalu tekankan juga, dokumenkan mana yang perlu. Sama ada through SMS, email, report, meeting minutes, betul, benda-benda tu perlu didokumentkan. Kerana apa? Bila sesuatu berlaku, kalau kata benda tak berlaku tu tak apalah. Okay, semua hurih lepas tangan. Itu pun kita ni yang jadi safety ni suspend. Kadang-kadang ya Allah, betul, kadang kita menolak, woi janganlah jadi sesuatu, betul? Tapi ingat, yang paling penting, terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu, penting untuk kita protect our profession. Ingat, not protect ourselves only, protect the profession of safety itu sendiri. Bagaimana? Dengan mendokumentkan apa yang anda telah cadangkan, mendokumentkan apa yang anda telah beritahu, mendokumentkan apa yang anda telah maklumkan kepada majikan.
So indirectly, sekiranya apa yang berlaku, anda akan safeguard your profession and yourself. Okay? Nanti orang kata, oh Encik Fakrul kalau bagi tahu nanti kena buang. Oh bila Encik Fakrul saya bagi tahu nanti maybe saya hilang kerja. Kita kena faham tuan-tuan. Okay? Kerja atau rezeki itu bukan orang kata disebabkan oleh manusia. Tak ada siapa pun boleh beri keyakinan bahawa besok kita akan pasti hidup. Tak ada siapa pun yang boleh yakin nak menyatakan, oh besok kau akan makan, kau akan minum. Faham saya? Oh besok kita akan dapat sesuatu yang kita pasti yakin dapat. Tidak. Kita kena faham that particular concept. So therefore, kita berusaha sebaik mungkin supaya kita meletakkan usaha yang terbaik dan kita tak akan kecewa dengan usaha tersebut. Itu yang penting. So therefore, play smart, work hard and work smart also on that situation. Kenapa? Kita tak nak akhirnya kita dipersalahkan. Kita tak nak akhirnya kita akan orang kata hilang maybe mata pencarian because kerana kesilapan kita sendiri. So that's why kita kena always belajar, enhance our knowledge, especially dari segi leadership kita, dari segi komunikasi kita, dari segi kita bagaimana kita nak counter balik dengan lebih baik. Kadang-kadang masalah kita ni, kita ada kelemahan untuk counter balik. Kita ada kelemahan untuk menjawab balik dengan bijak. Itu pun satu masalah ni. Dan cara yang paling mudah, apa dia? Kadang kita diam je. Bila kita diam, ia tidak menyelesaikan masalah. Bila ada organisation roadblock, diam tidak menyelesaikan masalah. Bila kita face rejection daripada management dan orang lain, diam tidak akan menyelesaikan masalah. Dia maybe akan beri sedikit buffer kat situ, buffer time dekat situ, tapi burden dia selepas itu akan lebih buruk. So that's why saya selalu beritahu, sebagai seorang practitioner and safety and health professional, tugas kita adalah untuk beri orang tahu dan beri orang faham. Dan jangan lupa dokumentkan benda tu supaya kita dapat protect our profession. We can protect ourselves in any worst scenario. Betul? Dapat. Okay, good. So ada apa komen kat sini? Okay, good. So khabar hai, ada kes dekat tempat kerja. Oh iya ke Fadil? Ada kes apa pula tempat kerja tu? Biasa kalau tak ada accident punya hal, ada kecemasan, kes COVID. Betul? Yang ni sekarang ni kes COVID je lah. Betul? Dan kalau orang minta saya komen tentang kes COVID ni, especially COVID di tempat kerja ni tuan-tuan, kita buat apa yang kita mampu lah. Kerana apa? Bila berlaku orang kata virus spreading ni, is beyond our control lah sebenarnya. Kita hanya boleh protect ourselves and protect and enforce whatever situation under our control. Boleh? Dapat. Okay, good. So, okay, bagus Jacqueline. Punca kerana roadblock. Betul, politik daman. Ada tak? Ada, betul? Kerana apa? Kerana nak kejar timeline, kerana nak kejar client requirement, kerana nak save cost, kerana nak cut corners. Betul? On that part. Kita tahu itu semua kadang-kadang management ni dia ada dalam kepala dia. Dia bijak untuk save cost untuk on that part. Kita faham. So that's why safety jangan terperangkap dengan game itu. On that part. Okay, good. Alhamdulillah Surashan. Betul. Kalau tak cuma you kena increase the intensity. Begitu gitu Surashan itu. Memang kalau orang tak ikut, memang bukan masalah kita. Tapi kita boleh gunakan the power of influence. Apa dia? Power of influence. Okay. Tapi ia tak memberhentikan kita untuk terus beritahu. Faham saya? Okay, dan dokumentkan benda tu. Okay, good. Okay, bagus. Dokumentkan. Kerana apa? Bila berlaku sesuatu, you ada backup document. You ada backup information. Kerana apa? Bila berlaku kemalangan, bila berlaku sesuatu yang tidak diingini, semua orang start tunding jari. Semua orang start cari apa dia? Cari mangsa yang akan dipersalahkan. Bila berlaku sesuatu, mulalah cari siapa yang kena scapegoatnya. Faham tak? Dan biasanya siapa yang kena? Safety officer yang kena. Because why? Kan safety officer Superman. Betul? Semua safety nak kena buat. Asrama ada COVID pun safety. Anjing masuk kawasan pun safety. Okay, all that particular thing. So that's why kita kena faham and we have to tell them the boundaries.
Okay, on that part. Okay, good. Okay, kan? Okay, bagus. So, therefore, always remember, kenapa manusia tak ikut? Kerana adanya organisation roadblock, adanya political dalaman yang kita kena faham dan kita kena hadapi dengan bijak. Always remember that at the end of the day, it's our role to protect our profession. It's our role untuk menyampaikan tugas kita dengan betul. Faham maksud kan? Okay. So, insyaAllah malam besok kita akan ajar satu lagi yang amat powerful. Bila kita tahu kenapa orang tak follow, so kita boleh adjust. Kita boleh pelajari bagaimana cara nak mengatasi benda tu. Okay? So, insyaAllah kita jumpa malam besok. Dan siapa-siapa yang nak tahu lebih detail bagaimana nak menghadapi majikan yang kadang-kadang keras kepala, bagaimana nak menghadapi masalah-masalah dengan pekerjanya, okay? So, anda boleh pelajari advanced course, di mana kita akan pelajari bagaimana untuk menjadi seorang leader yang bagus, bagaimana nak berkomunikasi dengan bagus. Contohnya, bagaimana nak menjawab dengan bijak. Masalah kita kadang bagaimana nak menjawab. Bukan kita tak ada pengalaman, ada tapi nak jawab ni. Okay? Dan jawab berbeza. Dengan finance director, lain cara dia. Dengan project manager, lain cara dia. Dengan worker, lain level dia. Manager mid level, lain cara dia. So, we have to know bagaimana nak berkomunikasi dengan baik. Dan akhir juga kita kena tahu bagaimana manusia berfikir dan bertindak secara psikologi. Betul? So, temui saya dalam IOP, insyaAllah. Kalau siapa-siapa yang ada berkesempatan, pelajari benda tu untuk bawa anda, bawa diri anda, bawa pemikiran anda ke next level. Okay? So, stay safe, stay healthy, and stay excellent. Kita jumpa malam esok. Okay, bye.